Pada tahun 2022, polis telah menemui seorang mayat di dalam sebuah kereta yang terbiar di kawasan perumahan yang sunyi. Pada awalnya, polis percaya bahawa mayat ini adalah seorang wanita yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sendiri. Mayat wanita yang malang itu telah dijumpai di suatu kawasan penempatan di selatan Jerman yang dipanggil sebagai Ingolstadt. Ketika pihak polis menjumpai mayat pada masa itu, identiti mangsa tak boleh nak dikenal pasti. Ini adalah kerana muka mangsa dalam keadaan yang mengerikan pada masa itu hancur berkecai setelah ditikam 50 kali. Akan tetapi guys, selepas beberapa hari mayat tu ditemui, laporan bedah siasat menimbulkan keraguan. Hai semua, selamat datang ke YouTube channel Mr. Syaif. Okey, dekat YouTube channel ni saya akan menceritakan tentang kisah pembunuhan, kisah misteri atau kisah sejarah-sejarah yang berkaitan dengan pembunuhan, kekejaman dari seluruh dunia. Kalau korang jenis yang suka dengar cerita yang macam ni, korang datang ke tempat yang betul. And please consider to subscribe and like my channel. Thank you guys for your support. Okay, tanpa membuang masa, jom kita start. Let's get into today's story guys. Khadijah adalah seorang gadis yang cantik berumur 23 tahun, berasal dari Algeria dan menetap di sekitar kawasan kejiranan Jerman. Pada suatu hari, Khadijah ni telah dihubungi oleh seorang wanita melalui Instagram. Wanita ni bernama Sharaban, berumur 24 tahun dan berketurunan Iraq, Germany. So, kenapa Sharaban ni nak kontak Khadijah? Padahal diorang ni tak ada kena-mengena tau. Khadijah ni tak kenal Sharaban, Sharaban pun tak kenal Khadijah. Tapi kenapa tiba-tiba Sharaban ni approach Khadijah? Setelah kedua-dua gadis ni berbalas chat antara satu sama lain, Sharaban akhirnya menyatakan hasratnya untuk berjumpa Khadijah secara face to face. Alasan Sharaban untuk berjumpa dengan Khadijah ni adalah disebabkan dia nak memberi tawaran kepada Khadijah untuk menjadi ambassador untuk produk kecantikan. Tetapi pada awalnya Khadijah ni menolak. Mungkin pada masa tu Khadijah dia tak terlalu berminat dengan offer Sharaban ni, so dia tolak secara baik. Tetapi setelah dipujuk beberapa kali oleh Sharaban, akhirnya Khadijah pun bersetuju untuk berjumpa dengan Sharaban. Pada masa tu, Sharaban dia type message lah kat Khadijah kan. Dia cakap, Khadijah, awak nak tak jadi ambassador produk kecantikan kita? So, setelah beberapa hari chatting antara Sharaban dan juga Khadijah, akhirnya mereka pun mencapai kata sepakat untuk berjumpa face to face. Dan mereka pun plan lah kat mana nak jumpa and then jam berapa nak jumpa. Dan pada masa tu, Sharaban dia volunteer untuk jemput Khadijah daripada rumahnya. So, hari yang ditunggu-tunggu untuk pertemuan telah pun tiba. Seperti yang dijanjikan, Sharaban pun bersiap untuk menjemput Khadijah daripada rumah dia. Tetapi Sharaban dia tak pergi seorang, dia pergi dengan boyfriend dia yang bernama Shakir. Khadijah dia share lah location dia kepada Sharaban untuk memudahkan Sharaban pergi ke kawasan perumahan dia kan. Tak berapa lama lepas tu, Shakir dengan Sharaban telah pun sampai kat apartmen Khadijah. Setelah sampai tu, diorang berkenalan lah secara ringkas, bercakap-cakap, and then Khadijah masuk dalam kereta. Dan mereka pun meneruskan perjalanan di tempat yang telah dijanjikan. Akhirnya mereka telah sampai ke sebuah kawasan yang penuh dengan hutan yang dinamakan kawasan Hellborn. Pada masa tu Khadijah dia tak questioning Sharaban dengan Shakir sebab dia berasal daripada kawasan kejiranan Jerman. Mungkin dia tak familiar dengan kawasan-kawasan di bandar-bandar Jerman pada masa tu. Tak lama kemudian, Sharaban dan Shakir ni diorang pun parking lah kereta diorang kat satu tempat yang sedikit terpencil. Bermaksud tak ada orang lah yang akan lalu kat situ, cuma mereka bertiga je. Jadi Sharaban dengan Shakir pun keluar daripada kereta. Tapi pada masa tu, Khadijah dia suspicious dengan dua orang ni. Dia jadi sedikit marah lah sebab dia rasa kena tipu. Khadijah be like,
Tadi you all janji tempat lain, ni sekarang kenapa bawa I dalam hutan? Dah tu berlakulah pertengkaran antara 3 orang ni setelah Khadijah dia questioning kenapa bawa dia kat tempat yang lain daripada yang dijanjikan. Pada masa tu Khadijah dia tak nak keluar daripada kereta. Dia duduk di bahagian belakang penumpang tau. Akhirnya setelah bincang-bincang gaduh-gaduh, Khadijah pun bersetuju untuk keluar daripada kereta. Tetapi setelah dia keluar je daripada kereta, dia baru je berdiri tegak. Syahraban tanpa membuang masa, dia ambil sebilah pisau yang dia memang dah pegang. Dia pergi tikam muka si Khadijah tanpa henti guys. Khadijah pada masa tu dia tak sempat respon pun. Dia baru je keluar daripada kereta dan baru je berdiri. Tiba-tiba kena serang macam tu. Dan dipercayai Syahraban dia telah menikam muka Khadijah ni sebanyak 50 kali. Korang boleh bayangkan tak? Disebabkan tikaman pisau yang bertalu-talu di bahagian muka oleh Syahraban kepada Khadijah, akhirnya Khadijah pun jatuh dengan keadaan yang berlumuran darah. Jadi Syahraban ni dia teruskan menikam muka si Khadijah ni sampailah dia puas hati. Puas hati yang macam mana guys? Puas hati sampai dia rasa Khadijah ni memang dah mati. Memang dah tak ada denyutan nadi, tak ada denyutan jantung. Dan Syahraban juga dia memastikan yang muka Khadijah ni memang hancur 100%. Sampai dah tak serupa manusia dah masa tu. Setelah Syahraban ni, dia puas hati yang Khadijah ni dah mati. Jadi, seterusnya dia dan Syakir bekerjasama untuk mengangkat mayat Khadijah tu dan dia letakkan mayat tu dekat bahagian kerusi belakang kereta diorang. Selepas tu, diorang pun drive pergi ke tempat yang seterusnya. Akhirnya, mereka telah berhenti dekat satu penempatan yang sunyi yang dikenali sebagai Ingolstadt. Kawasan tu dia ada orang yang tinggal kat situ, tetapi populasi kat situ macam tak terlalu ramai. Jadi tempat tu boleh dikatakan sunyi. Syahraban dan Syakir ni pun dia parking lah kereta diorang ni dekat satu kawasan yang berhadapan dengan sebatang sungai. Lepas diorang parking kat sana, diorang keluar daripada kereta and then diorang lari. Tapi tak sure macam mana diorang lari lepas tu sebab diorang tinggalkan kereta Syahraban kat situ. Mungkin diorang ni memang dah plan awal-awal untuk lari selepas membunuh mangsa ni. Setelah Syahraban dan Syakir membunuh Khadijah dan meninggalkan mayat mangsa di dalam kereta, mereka pun menghilangkan diri entah ke mana sehinggakan keluarga Syahraban membuat laporan polis tentang kehilangan Syahraban. Selepas parents Syahraban ni buat laporan polis, diorang buat alternatif sendiri untuk mencari anaknya yang telah hilang ni. Biasalah orang tua dia risau dengan anak dia. Jadi setelah buat laporan tu, dia pun pergi cari sendiri anak dia. Jadi diorang ni pun meronda-ronda lah kawasan-kawasan yang berdekatan atau kawasan-kawasan di persekitaran untuk mencari anak dia, Syahraban. Nak dijadikan cerita, parents Syahraban sendiri akhirnya telah menjumpai kereta yang telah ditinggalkan oleh Syahraban dan Syakir. Jadi tanpa membuang masa, parents Syahraban pun dia inform lah polis, bagi tahu yang dia dah jumpa kereta anak dia yang hilang. Tak lama kemudian, pihak polis dan juga departmen yang berkaitan telah sampai ke tempat kejadian. Dan macam yang korang tahu, mereka telah menjumpai seorang mayat wanita di dalam kereta tersebut, di mana identiti wanita tersebut tak boleh nak disahkan disebabkan keadaan muka mayat yang telah hancur. Pada mulanya, parents Syahraban ni, dia tengok mayat tu and then dia yakin yang tu adalah mayat anak diorang. Walaupun muka mayat tu tak boleh nak dikenal pasti, tapi menurut parents Syahraban, dari bahagian rambut sehingga anggota badan, semuanya menyerupai Syahraban. Tapi kalau korang fikir secara logik, memanglah parents dia fikir tu anak diorang. Sebab mayat tu pun, diorang jumpa dalam kereta anak diorang sendiri. Walaupun parents Syahraban yakin yang mayat tu anak diorang, tetapi keputusan bedah siasat telah menunjukkan yang sebaliknya. Jadi apa motif Syahraban dan Syakir membunuh Khadijah dengan kejam? Rancangan jahat Syahraban ni bermula apabila berlaku pertengkaran yang besar di antara Syahraban dan juga ibu bapanya sehingga menyebabkan dia terfikir untuk melarikan diri dengan memalsukan kematiannya sendiri. Jadi untuk memalsukan kematiannya sendiri, Syahraban pun mencari mangsa yang mirip dengan mukanya sendiri. Dan rancangan asal Syahraban ni, dia nak bunuh orang yang mirip muka dia ni, lepas tu dia ambil identiti orang yang dia akan bunuh tu.
dia pun startlah cari orang yang mirip macam muka dia tu, atau boleh dikatakan doppelganger. Macam mana tahu Syahraban ni kontak bakal-bakal mangsa dia ni? Dia akan DM mangsa-mangsa dia ni kat dalam social media, terutamanya Instagram. Dan dia ni akan menggunakan beberapa akaun palsu untuk menghubungi mangsa-mangsa, untuk menghubungi orang yang berpotensi jadi mangsa dia. Dan kat situlah dia terjumpa. Dengan cara ni jugalah dia berhasil untuk contact and then berjumpa dengan Khadijah yang malang itu tadi. Fizikal Khadijah dan juga Syahraban boleh dikatakan hampir sama. That's why lah parents Syahraban ni masa dia jumpa mayat tu, dia ingat tu anak dia sebab physically rambut, badan Khadijah semua memang hampir sama, hampir mirip dengan Syahraban. Disebabkan Syahraban dia tak berfikir panjang sebelum nak bunuh orang, akhirnya dia pun kantoi juga. Dia tak terfikir tau. Kita ni sekarang hidup zaman teknologi moden, macam mana mayat yang dijumpai tak boleh cam macam mana pun, fizikal dia hancur macam mana pun, mereka still boleh cam atau collect identiti mangsa ni dengan menggunakan kaedah DNA. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Kes pembunuhan ni baru disebut semula di dalam mahkamah baru-baru ni. Syahraban dan Syakir berpotensi untuk dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup jika disabitkan kesalahan. Pengajaran daripada cerita ni guys, kita janganlah terlalu mudah untuk mempercayai orang yang kita baru jumpa melalui online. Tak kisahlah melalui Instagram ke TikTok. Yang penting be alert dan jangan mudah percaya. Okay guys, itu saja untuk kali ni. Kita jumpa dekat next story. See you.